Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa usni alaihi al-khaira kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nasu taqullah, ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, hari ini adalah merupakan hari terakhir kita berada di bulan Ramadan tahun 1435. Demikianlah betapa cepat dan lajunya pergi Ramadan. Sebagaimana kedatangannya kita sambut dengan baik, biarlah Ramadan pergi dalam keadaan kita juga baik. Kita bimbang Ramadan datang kita sambut, tetapi bila dia pergi kita entah di mana. Maka tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan meneruskan perjuangan meningkatkan ibadat kita. Biarlah kita berakhirnya terbenamnya matahari Ramadan pada tahun ini dalam keadaan kita semua telah diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Biarlah berakhirnya Ramadan tahun ini dalam keadaan kita telah disenaraikan oleh Allah, termasuk di kalangan orang-orang yang utaqa, orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Kita bimbang sebab sebahagian daripada masyarakat kita nampak sedikit terserlah fenomena subur di awal tetapi layu di akhir. Di awal Ramadan pergi masjid, akhir Ramadan duk sibuk dengan bazar. Ada orang baca 2 qiraat, bazar Ramadan, satu lagi qiraat dia panggil bazir Ramadan. Banyak sangat duk menghabiskan masa kat situ, duk mengkuruskan puasa di petang hari dengan duk tengok anak-anak perempuan orang, ibu-ibu apek Cina yang mari duk beli kat situ. Kita pun tak terkawal, mata duk lilau sana sini. Maka jadilah Ramadan kita membazir, sedangkan dia datang penuh dengan keberkatan yang telah dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Subhanal man qallabal laila wan nahar. Maha suci Allah yang telah menukarkan silih berganti siang dan malam. Di awal Ramadan kita semangat, di akhir Ramadan biarlah kita terus dengan semangat untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Ramadan datang disambut oleh orang-orang yang saleh dengan tangisan. Mereka menghantar Ramadan juga dengan tangisan. Mereka menangis. Orang-orang yang saleh menangis kerana dengan kedatangan Ramadan pintu-pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan telah diikat dan dibelenggu. Artinya peluang untuk beribadat, peluang untuk mengabdikan diri kepada Allah, peluang untuk menjadi hamba Allah yang muqarrabin sangat luas terbentang di hadapan kita. Tetapi apabila Ramadan pergi, mereka sekali lagi menangis kerana tidak tahu dosa kita telah diampun oleh Allah Azza wa Jalla ataupun tidak. Inilah sifat orang yang saleh, bergembira dengan kedatangan, menangis kerana terharu dengan anugerah yang besar Allah berikan kepada kita. Kemudian bila Ramadan pergi, sekali lagi mereka bimbang, takut-takut kecundang, tewas di tengah jalan,
habisnya Ramadan, tamatlah kita menjadi manusia yang mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang celaka wal'iyazubillah, menangis kedatangan Ramadan karena susah bagi mereka nak makan, tetapi mereka bergembira dengan perginya Ramadan karena sudah habis masa yang menyusahkan mereka. Berbezanya dua kumpulan, berbezanya dua kategori manusia, berbezanya dua persepsi masyarakat, maka rahmat Allah Ta'ala yang dilimpahkan ke dalam hati orang yang saleh, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang taleh, yang tidak mengenal Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Maka orang-orang yang saleh, kita melihat mereka berada di masjid, mereka berada di mihrab, mereka berada di rumah Allah, mereka berada di awal malam dengan salatul tarawih, mereka wujud juga di rumah Allah di akhir malam dalam salatul qiyam, dalam salatul tahajud, salatul witri. Yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Kerja yang mereka lakukan itu semata-mata mengharap, takut perjalanan ke akhirat yang begitu panjang, dan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala yang melimpah ruah. Orang-orang yang baik demikianlah keadaannya, hidup dalam keadaan mengharapkan rahmat, hidup dalam keadaan kebimbangan, takut dosa tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka muhasabah kita di saat kita berada masih lagi berbaki hari-hari Ramadan. Apakah perjalanan hidup kita di dalam dunia ini? Apakah hidup kita rasa puas hati? Ramadan telah melalui kita 27 hari pada hari ini. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana kita melayani Ramadan? Bagaimana kita menanganinya? Bagaimana kita menyambutnya? Dan apa yang telah kita lakukan 27 hari Ramadan? Quran sudah khatam ke tidak? Salatul tarawih bersama dengan imam selesai ke tidak? Salatul tahajud di rumah-rumah Allah Ta'ala pernah ke tidak kita berdiri sampai bengkak kaki kita, sampai sakit lutut kita? Pernah ke tidak bercucuran air mata kerana bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan yang besar ini? Kalau semuanya dijawab dengan dijawab dengan tidak ada, maka kecelakaanlah, kerugianlah bagi kamu, orang yang tidak mengenal Allah di bulan Ramadan. Bagaimana kamu nak kenal Allah di luar Ramadan? Orang-orang yang saleh, kenapa mereka bekerja keras? Kenapa mereka bekerja keras? Berdiri di tengah malam, di saat orang lain tidur, mereka bangun. Ada pacik-pacik yang memicik-micik betis, yang mengurut-ngurut dia punya kaki kerana sakit. Kenapa? Kerana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir Ramadan. Allah Ta'ala janjikan malam Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Mu tahu apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini dijanjikan dengan 1000 bulan. Artinya kalau kita beribadat pada malam tersebut, Allah gandakan umur kita meningkat 84 tahun. Tapi kalau kamu tidur leka di saat malam-malam ini, diharapkan Ramadan kita masih lagi boleh keluar pergi makan-makan, masih lagi boleh lepak-lepak. Kalau setakat nak makan kerai busuk ya, apa ada pada kerang yang ada itu? Kalau setakat nak makan ayam bakar ya, tak kebuluran kamu tak makan di akhir Ramadan. Tetapi malanglah, memang satu kemalangan bagi kita, memang satu benda yang menitiskan air mata, suatu benda yang mengguriskan perasaan. Bila kita tengok masyarakat Islam, bila kita tengok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi leka, masih lagi lalai, masih lagi tidak tunduk kepada Allah, tidak mengejar hari yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Mengapa kita bersikap kasar? Mengapa kita bersikap keras hati? Mengapa kita bersikap tidak reti bahasa dengan Tuhan? Allah tawarkan kepada kita, Allah tawarkan kepada kita tawaran istimewa, keampunan Allah. Jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang seluas langit dengan bumi. Tapi kamu buat tak reti bahasa dengan Tuhan. Di malam-malam akhir Ramadan leka, di akhir Ramadan lalai, di akhir Ramadan lara lagi dengan permainan-permainan.
masih lagi bercakap itu dengan ini, masih lagi sibuk menghabiskan masa qila wa qala, membuat tuduhan sana tuduhan sini, masih lagi membuat spekulasi, mengulas isu-isu yang tidak ada kena mengena dengan kita, isu kapal terbang jatuh di sana sini, isu siapa nak jadi menteri besar, isu barang-barang naik ke tidak, isu tu isu ni kita boleh ulas, yang kita tak boleh ulasnya tidak ada tangan yang boleh diangkat, tidak ada air mata yang tumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, para jemaah, saya sangat sayang kepada tuan-tuan yang sudi bersolat bersama dengan saya di masjid ini, yang sudi berjamaah bersama di masjid ini, tetapi saya rasa terkilan, rasa sedih hati apabila tuan-tuan tidak kembali kepada Allah, apabila tuan-tuan tidak tunduk kepada Allah, apabila masih ramai lagi jemaah kita yang tidak patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang masih lagi degil, masih lagi melakukan dosa-dosa kepada Allah Azza wa Jalla, janganlah putus harap. Ramadan masih wujud di hadapan kita, maka beramallah. I'malu fakullul muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, kerana semua orang diberi kemudahan jalan yang dipilih oleh Allah. Kalau orang pilih kita nak jadi orang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan untuk mendapat kebaikan. Tetapi oleh manusia yang Tuhan tak pilih kebaikan, maka diharamnya jalan kebaikan. Tidak diberi taufik untuk berdiri pada malam Lailatul Qadar, tidak diberi taufik untuk beribadat kepada Allah. Kelu lidah kita untuk baca Quran dan menghadiri halakat tafsir, halakat tadarus. Maka muhasabahlah diri kita. Semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, dalam keadaan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang diampunkan dosa. Kalau kita lihat kepada doa orang-orang yang saleh, mereka berdoa sebelum kedatangan Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan, wa sallim li Ramadan, serahkanlah Ramadan kami dengan penuh jadual untuk beribadat, wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah terimakanlah Ramadan dan isi kandungan ibadat yang kamu lakukan itu dengan sepenuhnya, ya Arhamar Rahimin. Para jemaah sekalian, inilah yang kita dapat katakan, bahawa Ramadan hampir mengakhiri destinasinya. Dia sampai kepada penghujungnya. Allah pilih siapa yang dia nak, Allah pilih siapa yang dia nak. Allah Ta'ala membiarkan orang-orang yang hurima khairaha faqad hurim, yang telah terhalang daripada mendapat rahmat Allah, maka itulah manusia yang terhalang. Maka kita mengharapkan kita lah termasuk di kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah, termasuk di kalangan orang-orang yang diterima amal ibadatnya oleh Allah, termasuk di kalangan orang yang dimerdekakan daripada api neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di akhir Ramadan, ingatlah tanggungjawab kita, iaitulah mengeluarkan zakat fitrah. Sebelum daripada fitrah, saya juga memperingatkan kepada para jemaah sekalian, iaitulah supaya mengeluarkan zakat harta kamu. Mana-mana orang yang memiliki zakat, memiliki harta, daripada Ramadan tahun lepas sampai kepada tahun ini sebanyak 11.500 nisab zakat untuk tahun 1435, iaitulah 11.500. Artinya siapa yang menyimpan duit di dalam bank ke, di dalam rumah dia ke, di bawah bantal dia ke, 11.500 ke atas, dalam masa pusingan setahun ni tak kurang daripada tersebut, maka nisabnya telah cukup, haulnya pusingan setahunnya telah sampai, maka wajib ke atas kamu mengeluarkan zakat. Jangan duk main falsafah banyak. Saya simpan di bank, bank telah keluar zakat. Pergi tanya pegawai bank, bank tak keluar zakat pokok kita, yang dia keluarnya zakat keuntungan yang mereka perniagakan. Maka pokok yang kita simpan kena kita sendiri yang keluar zakat. Jadi para jemaah, jangan bermain-main dengan zakat, kerana zakat termasuk dalam rukun Islam yang 5, dan siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka orang ini dikira orang yang berdosa dan dosa besar yang sangat bahaya kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan para jemaah, kita juga di akhir Ramadan ini diminta supaya mengeluarkan zakatul fitri. Zakat fitrah ni kena kepada semua orang yang ada atas dunia ni, yang mempunyai kemampuan, yang ada makanan untuk hari raya dan malamnya saja. Maknanya kalau orang ni miskin sepanjang tahun, tak ada apa, tapi hari raya tu dia ada beras, dia ada makanan, bermakna yang lebih daripada itu dia tetap juga kena keluar zakatul fitri. Yang kata saya miskin tak payah,
awak miskin sepanjang tahun, tapi biarlah ada dalam setahun ni kamu keluarkan sedekah lillahi ta'ala. Kata di para ulama, sedekah fitri ini, zakat fitrah ini, lis-saimi kasajdatai sahwi lis-salah, diibaratkan seperti sujud sahwi bagi solat. Jadi solat kita ada sujud sahwi, kalau kita silap, maka kita zakat fitrah kita ni menyucikan kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan, kealpaan kita dalam bulan Ramadan yang telah kita lakukan itu. Kata dalam hadis Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Nabi kita telah fardukan zakat fitrah tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas. Zakat fitrah ini membersihkan bagi orang berpuasa itu daripada laga, ni maknanya kelalaian, leka kita, dan rafas, benda-benda yang agak tidak baik, wa tu'matan lil masakin, dan menjadi makanan kepada orang miskin. Maka hendaklah kita keluarkan zakat fitrah ini sebelum salat air raya, yang afdalnya pada sebelum salat air raya, ataupun pada malamnya, ataupun pada sehari dan 2 hari sebelum daripada berhari raya, bolehlah kita keluar zakat fitrah. Walaupun dalam fiqh Syafi'i membenarkan zakat fitrah ini keluar daripada awal Ramadan, tetapi belum tentu kita mati ke hidup, kerana para ulama mengatakan orang yang hidup sampai kepada malam hari raya, maka wajib dia kena zakat fitrah. Tetapi orang yang baru dilahirkan pada malam hari raya, maka dia tak kena zakat fitrah. Itu perbezaan di antara hidup dengan mati pada malam hari raya. Maka para jemaah sekalian, inilah peringatan kita. Ramadan akan berlalu hanya beberapa saat, beberapa ketika. At-tadaruk, maka cepat-cepatlah bagi orang yang telah pun beribadat, teruskan ibadat yang besar. Bagi orang yang leka dan cuai dan lalai, jangan lupa pintu taubat masih terbuka, peluang untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla masih luas. Maka sama-samalah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada hari Jumaat dan juga hari-hari yang lain, banyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.